Nabi kata, boleh jadi Hafsah akan dapat suami yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Hafsah akan dapat suami yang lebih hebat, lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Lega hati Umar. Sebab apabila orang tu lebih hebat daripada Abu Bakar dan Uthman, siapa lagi? Siapa lagi? Rasulullah lah. Lega hati Abu Bakar Umar. Lepas tu dia kata pula, Osman akan dapat isteri yang lebih istimewa daripada Hamzah. Siapa lagi? Anak Rasulullah. Jadi Umar punya seronok, Alhamdulillah, dia pergi lupa pula Abu Bakar. Sebab Abu Bakar tak kata sepatah pun. Jadi Abu Bakar, dia apa tadi, senyap. Balah, dia senyap, dia pun tak kata apa, dia terasa hati aku juga. Satu, kau buat Allah. Lepas kata gitu. Maka Abu Bakar kata, aku tahu dah. Cuma aku tak boleh khabar sebab itu rahsia. Kalau aku khabar, aku buka rahsia. Tapi kalau Rasulullah, misalnya, Rasulullah dah khabar aku, betul nak ambil anak ni memperistirahat besar. Aku tak boleh jawab ya ataupun tidak. Sebab kalau Rasulullah ubah pendirian tu, maknanya tak jadi, kau ambil lah. Tapi aku tak boleh kata lagi. Kalau rahsia, senyap. Walaupun nak orang, tapi kena jagalah rahsia tentang Rasulullah. Kalau kita tak khabar dulu, kalau kita tahu dah tak apa kata, aku tak boleh buka rahsia Rasulullah. Oleh kerana itu, apabila kamu dapat maklumat dari Rasulullah, maka itulah suatu yang istimewa. Alhamdulillah. Ini kita dapat. Sebab kita baca doa ni, bukan doa, tapi nak cerita Hafsah. Nak cerita Hafsah tadi. Cerita Hafsah yang menjadi isteri Rasulullah SAW, dan Hafsah juga lah yang menambah lagi bahawa Rasul doa ini 3 kali, iaitu Allahumma qini azabak yawma tab'atsu ibadak, Allahumma qini azabak yawma tab'atsu ibadak, Allahumma qini azabak yawma tab'atsu ibadak. Dia barang, dia barang. Malam ni disebut dua. Dah, gitu. Baik. Allah a'lam apa cerita bab tu. Kita pergi pula bab doa-doa. Kita berdawat bab doa-doa. Ini bab doa pula. Sebab doa, maka qala Allah Ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Nescaya aku terima bagi kamu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan untuk kamu. Macam setengah-setengah imam, dia nak doa macam wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan ada setengah-setengah imam apabila doa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka ketika itu kita nampak, kita dengar bahawa Allah Ta'ala sendiri suruh kita doa, dan Allah Ta'ala sendiri bagi jaminan. Allah Ta'ala sendiri bagi jaminan. Maka sudah pasti bahawa doa itu satu benda yang pertama dikatakan doa itu merupakan suatu permohonan. Doa itu juga dalam Quran satu ibadah. Doa juga satu permohonan minta pertolongan. Doa juga satu yang seruan, dan doa juga merupakan satu amal. Ada doa yang sunat, ada doa wajib. Kita doa kepada Allah Ta'ala ada doa wajib, ihdinas siratal mustaqim, wajib kita doa tu. Fatihah wajib baca. Bukan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita baca Fatihah sebagai satu yang wajib dalam sembahyang. Maka di situ doa. Maka mau tak mau kita kena baca itu doa. Jadi apa sebut doa tadi? Sebut tadi doa ada yang doa itu sesuatu yang kita minta, atau doa itu sebagai satu ibadah, atau doa satu mohon pertolongan daripada Allah, atau doa juga sesuatu yang merupakan seruan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala astajib lakum, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Bermakna ayat ini minta kita supaya berdoa kepada Allah.
apa nama, dan doa juga dikatakan sebagai ibadat, maka doa adalah ibadat. Ketika berdoa kepada Allah ibadat. Dan tak doa kepada Allah itu kalau sombong jadi kufur pula, dosa tinggi. Ada orang yang dia tak doa tak apa, tapi dia sombong tak nak Allah Taala. Itu Allah Taala suka, Allah Taala suka orang doa. Dia sentiasa berdoa kepada dia. Dia bagi tak bagi tu hak dia. Kadang-kadang dia beri tapi bentuk lain. Kita minta Allah maafini, berdoa misalnya kita minta sihat sebab tapi sakit macam. Maka kata ulama, kalau tak doa boleh jadi sakit teruk lagi. Maka hak banyak itu Allah tak turun sikit. Doa perkenankan. Doa sakit tinggi tu tapi oleh kerana doa tu Allah tak beringan sikit. Tidak. Hmm. Sebab tu dia katakan bahawa setiap orang yang berdoa itu pasti akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kata setengah-setengah puak, nak belajar maksud doa kita tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Dan kita minta pahala, kita buat tinggal dosa lah. Ini minta pahala, minta syurga, dosa buat macam. Mana? Minta diselamatkan daripada azab neraka. Untuk aurat dengan Allah. Nah, minta masuk syurga, Allah Ta'ala suruh kerja di tambah besar. Jadi maknanya doa itu bermakna takut dulu tinggalkan segala dosa. Lepas tu doa ini ada doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intipati ibadah. Itu situ. Maksudnya bila-bila kita doa tu maka kita beribadah. Doa sekali dengan ibadah. Macam mana? Sembahyang kita. Sembahyang kita tu as-salatu ad-doa. Sembahyang tu doa. Cuba cek balik. Daripada Fatihah doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa doa. Doa. Makna doa itu dia adalah laluan kepada ibadah. Maka sebab itu dikatakan bahawa doa mukhul ibadah. Doa itu kepada ibadah. Maka dalam ibadah itu ada doa. Dalam doa itu kita beribadah. Sebab itu kalau orang sombong tak nak doa kepada Allah, dia rasa dia cukup, maka dianya adalah kufur. Bahaya betul tu. Sebab itulah kita berdoa kepada Allah dalam ibadat kita. Bahkan kita lihat apa tak? Sebab mayang dari awal hingga akhir. Sebab itu banyak doa yang kita kena tambah lagi. Selain kita baca doa, misalnya Nabi sebelum tahiyat sebelum bagi salam baca doa lagi. Nabi sebelum sujud baca doa lagi. Maknanya memperbanyakkan doa dalam masa kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka oleh kerana itu disebut bahawa syarat untuk diterima doa itu ialah ikhlas. Kita doa Allah Ta'ala itu ikhlas. Ikhlas doa. Bukan ikhlas. Tak tahu benda itu doa. Doa kita tu, kita tahu tak kita doa. Waktu kita berdoa, kita doa lah, kita baca doa. Dia beza baca doa dengan berdoa. Baca doa, perang baca. Tak tahu benda pun. Doa, dia minta, ya Allah, minta apa? Ya Allah. Banyak gini. Kadang-kadang kita silap banyak tu. Tengok doa banyak apa. Tapi doa benda, tahu. Ada seorang almarhum, orang perempuan pergi Mekah. Tanya dia, dah doa apa Mekah? Dia tambah doa 4 kali je. Selain daripada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar tu, tu faham. Itu doa paling mudah dan merangkumi dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah. Berikanlah segala kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Berikanlah segala kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar. Selamatkanlah daripada azab neraka. Itu doa yang faham tu yang lain tak faham. Maka oleh kerana itu aku doa aja. Itu tak tinggal doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar atau berdoa. Yang lain berdoa 4 doa. Itu dia sebab apa? Sebab tak pandai nak doa. Lepas tu, Alhamdulillah, 4 mahfudlah. 4 mahfudlah. Sebab apa? Sebab kita, itu yang berfaham. Nak itu doa selamat biasa. Baik. Maka doa tadi perlu kepada ikhlas kita
dan tunduk patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena waktu doa tu kita kena doa sungguh-sungguh, mohon kepada Allah secara sungguh-sungguh. Mohon kepada Allah secara sungguh-sungguh. Dan sunat juga kita doa untuk orang lain. Da'watul muslim li akhihi bil zahril ghaib mustajabah. Doa kita untuk saudara kita yang dia tak dapat kita doa untuk dia supaya dia sihat. Kita kawan kita, saudara mara kita sihat tak sakit sana. Kita berdoa kepada Allah. Dia tak tahu pun kita doa, ya Allah semoga dia ni kalau adik keluarga aku ini sihat sekali doa kita doa, maka doa ini mustajab. Mustajab. Dia kata doa tadi kita berdoa dengan lidah kita dan hati kita kena redha. Dan hati kita kena yakin kita doa. Doa pun tak terima juga. Tak pakai tu. Doa pun tak pakai dia, tak terima. Dah. Doa kita dengan lidah, hati kita redha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang kita baca hari tadi, apa nama Allah nak sebut dia? Apa tadi? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Maka kita yakin Allah Taala akan perkenankan doa kita ini. Allah Ta'ala akan perkenankan. Jadi hati kita yakin bahawa Allah Ta'ala perkenankan. Cuma teknik perkenan tu yang berbeza. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Tak tahu itulah. Tak tahu itulah kita. Itu kita kena redha dengan apa yang Allah Ta'ala ketika itu. Sebab tu apa nama bab doa ni kita kena sentiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya ayat berikut. Qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada kamu dengan tadarru' rendah diri dan rasa takut. Sesungguhnya Tuhan tidak suka pada orang yang melampaui batas. Maknanya berdoa kepada Allah tadarru' rendah diri. Kita berhadap mana ya, kita harap wa khufyah bimbang takut kita melakukan dosa. Takut kita melakukan dosa dan tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena jaga tu. Kalau kita doa tu doa semua. Ini doa. Telefon bunyi je. Ingat lalu. Inilah. Tok Imam doa. Bunyi kerak-kerak telefon dah. Dan doa kat kita. Kalau kita mana doa? Orang cakap dengan kita, ni nak hajat besar ni, nak minta yang juta ni. Kita tak. Tiba-tiba orang telefon, halo. Kita rasa mana? Bahasa. Nak cakap dengan aku ke? Tak telefon. Cakap telefon lah, telefon ni tu. Telefon ni saya. Anak cucu beli aiskrim. Apa salahnya? Dan tinggal tunggu dia. Dia pergi sekolah kan? Allah. Bahasa. Mana orang? Tak, kita orang mari jumpa kita dah tak besar yang minta maaf ni. Ambil hajat besar ni mana jauh ni? 50 kilometer dah hajat besar. Dia kata tengah hajat besar tu kena kan? Ya. Beli aiskrim. Ini besar saya boleh betul. Cakap dengan orang hajat besar. Dia tak jadi kita nak kena. Puasa tak kita. Kita berapa kita. Kalau kita. Orang pergi majlis sultan. Handset tak gerak. Kita telefon dia 4-5 kali. Petang dia. Kamu tak tadi duduk dalam majlis diraja. Telefon bawa tetapi disilentkan dan tak boleh tengok tadi. Tak boleh tengok duduk dalam baca tu. Apa salah kali tak? Orang nampak pun. Tak. Majlis raja. Ustaz depan ni majlis dia. Ni dengan Allah Ta'ala. Bunyi telefon sikit. Ya Allah. Boleh kamu. Sampai tak? Tadarru'an. Tadarru' itu dengan rasa rendah diri di hadapan Allah. Itu rendah diri dengan Allah Ta'ala. Tak. Sampai Allah Ta'ala. Tak ada adab dengan Allah Ta'ala. Ya? Tak. Hai. Kalau baca gitu lah, muncul orang kita dengan bayang. Dengan bayang kat dekat telefon. Bayang lagi.
Ada imam Mekah marah sekali. Telefon muzik. Dia kata aku ni tak pernah dengar muzik. Mari telefon sampai dalam masjid pun pakai muzik juga. Apa salahnya waktu masuk dalam masjid tu silent kan dia. Sebab dia berdiri. Tidak ada panggilan yang lebih mulia daripada panggilan Islam. Maka ada juga masalah dalam masjid dan tambal. Itu maknanya tak keluar. Tiada panggilan yang lebih utama daripada panggilan ilahi. Ni benda-benda cakap. Benda-benda doa Allah Ta'ala tu. Mana dia? Crack bunyi. Nak tengok juga tu. Mesej tu. Ya Allah. Macam nak mati dah. Tak apa. Sejak. Tak semua. Kenapa doa crack bunyi? Keluar dah tu. Jawab dah dulu. Amin. Amin berhom. Habis betul tahu. Waktu habis dia pak lagi. Kata sekali. Kadang nanti. Aku sebut ada seorang nakal. Aku sebut nakal juga. Kadang-kadang kena ajar begitu. Dia mesti. Excuse me. Mana otak. Bukan hati. Bukan sama Ustaz. Dan bila kau dengar benda orang tahu 3 tahun. Umur apa? Umur 33. Umur 33 tahun. 3 tahun kau dengar putih. 3 tahun hidup dari Melayu. Mak ajar mak ajar tu. Mak ayah. Ayah ajar. Kasih. Mak ayah ajar mesti kata apa? Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Cikgu perempuan. Ya Alhamdulillah. Tak ada jauh tu. Dah. Tiru sangat. 3 tahun dengar putih. Mesin, excuse me, sedangkan 30 tahun tu di negeri sendiri, ni ayah jual mesin, Alhamdulillah. Kalau dia kata Alhamdulillah, ya Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kamu. Dan semua Allah memberikan rahmat kepada kamu. Orang Yahudi, dia tahu, kalau dia muslim kata Alhamdulillah, Nabi akan jawab, ya Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadamu. Dia nak doa Nabi dapat rahmat. Maka dia pun segala Alhamdulillah. Nak bagi Nabi kata, ya Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadamu. Nabi cerdik, Nabi kata, Yahdikallah. Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayat kepada kamu. Tak dapat hidayat lagi. Nak hidayat. Jadi, kadang-kadang kena jawab itu Ustaz. Oh, Ustaz kasar malah. Aku kenal Ustaz. Waktu Ustaz muda dulu itu Ustaz muda dulu. Tapi kalau tua, kau bagian dia. Dia sibuk. Orang muda cakap, kita sangsir ni. Dia tak dia dah. Dia kawan orang. Saya semangat kata, betul-betul. Yang guru ni kata kita Allah. Jadi maknanya, ni doa Allah tatur itu maknanya dengan rasa rendah diri, rasa hina diri di hadapan Allah Subhanahu. Wa khufiyah dan rasa takut kita bersalah di hadapan. Bimbang kita buat dosa di hadapan Allah. Takut kalau kita kurang adab di hadapan Allah, maka Allah Ta'ala kata innahu la yuhibbul. Jadi takut orang yang melampaui batas. Itu doa dia. Lalu baca lagi ayat berikutnya. Qala Ta'ala idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika seorang hamba-Ku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakanlah bahawa aku ini Allah dekat menerima doa orang yang berdoa. Maknanya aku ni dekat tahu belaka. Maka boleh kata ada seorang Badawi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah Ta'ala tu dekat ke jauh? Kalau dekat macam mana? Kalau jauh macam mana? Kalau dekat kita bisik. Kalau jauh panggil kuat. Kalau dekat kita cakap slow-slow. Kalau jauh kita dekat kuat. Maka turun ayat. Turun ayat. Maknanya ud'uni astajib lakum. Betul? Fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Turun ayat itu. Maka ada maksudnya kalau gitu kita nak doa macam mana? Waktu mana? Waktu mustajab. Waktu mana? Waktu mustajab. Dia tak tanya banyak lagi. Maka Tuhan ayat ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Turun ayat tu maknanya kamu doa je lah. Sebab Allah Ta'ala akan memperkenankan doa apa idza da'an. Apabila aku doa. Maknanya doa lah. Pada bila semula doa dia. Maka Allah Ta'ala akan perkenankan
Dan adalah kamu berdoa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan kamu akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifu su'. Hai Tuhan yang menerima doa orang yang sangat menderita jika berdoa kepadanya dan menghilangkan segala bahaya. Ini nak menggambarkan Allah Ta'ala itu, maknanya orang ni kalau dia tengah derita sengsara, dia minta Allah Ta'ala juga. Cuba tengok apa nama zaman learning. Zaman learning baru ni tengok tu apa nama? Tornado ke tornado? Tornado di negeri orang putih. Oh my God. Ya Allah, tapi dia tak tahu Allah tu, dia tahu menteri Allah tak? Akhirnya oh my God dia pula. Maknanya dalam keadaan derita sengsara tu, mari ribut taufan sampai nampak putau tu macam batang tiang dari langit tu. Waktu tu dia maknanya waktu dia tahu juga ada Tuhan. Tapi Tuhan ni siapa, Allahualam. Baru tahu bahawa waktu derita sengsara itu hanya Allah yang akan menyelamatkan manusia. Dan waktu susah payah itu hanya Allah Ta'ala yang akan menghilangkan segala derita. Cuba tengok orang kafir. Waktu derita sengsara, kalang kabut, ribut taufan, banjir besar. Oh my God, macam saya kata mana? Cuma siapa Tuhan itu? Dia tak tahu, dia tak jumpa situ je. Sebab tu apabila disebut Tuhan itu bermakna Allah. Bagi dia tak tahu. Kalau dia kata Tuhan itu Allah, saya asyhadu an la ilaha illallah. Selesai lah. Tapi masalahnya dia tak tahu Tuhan itu siapa. Begitu dia. Macam orang yang kata sembah Natan. Natan sembah lembu. Oh my God juga. Begitu dia. Baik. Jadi oleh kerana itu Allah Ta'ala ajar kita bahawa apabila kita ini dan derita sengsara, artinya Allah Ta'ala akan menyelesaikan kita. Dan apabila kita berada dalam kesusahan, Allah Ta'ala itu jugalah yang akan memberikan perlindungan kepada manusia. Jadi itu beberapa ayat Quran berkaitan dengan doa yang mudah-mudahan ianya menjadi khotmah kepada kita dalam bab tadi ini, dan insya-Allah hadis yang berikutnya pertama kita akan baca sampai baca akan datang. Jadi kita mukadimah dengan ayat-ayat Al-Quran Karim berkaitan dengan doa. Doa itu bukan sahaja dituntut oleh Nabi, tapi diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Pindah ke Khalifah Umar radhiyallahu anhu bersiasat bersetuju. Kita telah lihat baru ini dan Muhammad Umar menghadapi Parsi. Kita lihat bagaimana beberapa rombongan kumpulan Muhammad pasukan tentera melakukan dekat Muhammad Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan dengan beberapa pesanan daripadanya supaya tidak segera untuk menghadapi. Sambungan hari ini ke perjalanan menuju ke Medan Parsi. Cara kita belum? Jelas? Okey. Perjalanan menuju ke Medan Parsi. Pertempuran di nama dia tidak. Betul. Okey. An-Namarij menjadi medan pujian pertama kepada Abu Ubaid apabila pihak Parsi seperti mahu memukul atau memuji paling baru dilatih. Pihak Parsi mengatur dua pasukan tentera yang besar bagi menggempur tentera pimpinan Abu Ubaid dengan diketuai oleh Panglima bernama Jabat dan Nursi, bermula dengan usaha membinasakan pasukan Al-Musanna yang dianggap lebih berpengalaman. Di Al-Musanna di sana, Abu Ubaid di sini, dan Abu Al-Musanna ini dia memberi kepercayaan kepada Abu Ubaid dan tidak berbalak dalam hal pendidikan Panglima sebagai itu. Jadi orang Parsi pun dia pun buat kajian juga. Maka dia cuba hadapi tentera ini. Tentera Islam lebih cepat mengatur langkah bersama
Apabila kedua pasukan Islam berjaya menggempur tentera Parsi dan membinasakannya terlebih dahulu sehingga berjaya menawan Panglima Jabat dan pembantunya Mardan Shah. Kira-kira kekuatan Islam itu tak mudah juga walaupun zaman itu Rom dan Parsi kita kira kerajaan besar lah. Dunia hari ini Amerika dan China. Tapi tentera Islam paling berhenti. Jabat ditawan di Panglima itu. Jabat ditawan. Oleh itu pasukan tentera Islam bernama Mata bin Fida. Jadi bukan lima Panglima besar, Panglima kecil. Panglima kecil. Manakala Mardan Shah ditawan oleh Akal bin Syamakh, maka tidak mengenali Jabat. Tak kenal. Malah nak kenal bau orang nak kena buka macam mana bukan ada video WhatsApp juga. Namun Jabat pula berjaya mendapatkan jaminan keselamatan. Kemudian menipu dan berjaya melepaskan diri, tetapi lepas itu dia mencari berhasil. Kurang dah. Tipu dia buat begitu lah. Pandai ya. Okay. Maknanya dia mudah untuk dapat keselamatan, okey, atau diberi jaminan keselamatan, tapi dia nipu. Bas dah kurang. Orang pula orang Islam menipu. Tak kurang menipu yang itu. Ada pemimpin menipu dari dahsyat. Dan manusia yang paling dikutuk oleh Allah Taala, pemimpin yang menipu dan orang tua yang berzina. Pemimpin yang menipu, orang pemimpin dia tak perlu menipu. Kita jadi ayah. Dia pun nak kita nak tipu apa? Tak apa model. Betul lah, tapi ada juga mak ayah bohong. Tapi itu tak dosa. Mak ayah bohong macam mana? Anjing dia bagaimana mak ayah bohong yang tak dosa. Tapi itulah mak ayah. Mak ayah tak makan pun. Agak punya. Anak nak makan. Bagi anak makan. Mak ayah makan. Kadang bohong juga. Kesian ke anak. Jadi mak ayah kesian ke anak tak makan. Anak makan suara-suara. Lepas tu, mudah betul aku tengok apa. Itulah mak ayah. Pengorbanan mak ayah sudah macam tu. Ha? Ada satu tu, anak telefon dari luar negeri lah. Luar negeri lah. Kalau negara. Saya ayah saya tak sihat. Kata ayah sakit. Tak mau kawal ke anak. Anak tu susah hati. So, akhirnya orang ke bawah ayah sakit tu. Tadi gua telefon dia kawal sihat. Maknanya, adu buruk. Dapat jaminan keselamatan terbiasa, kemudian dia menipu, gaya melepaskan diri, lepas tu dia berhasil. Apabila Japan dibawa kepada Abu Ubaid, Japan ni pemimpin besar yang bagi jaminan. Mantar ni apa nama tu, pemimpin bukan kecil. Dia diperkenalkan kepada Abu Ubaid bahawa tawanan ini ialah panglima tentera. Pada masa yang sama, Matar yang dahulu menawannya turut datang memberitahu bahawa tawanan ini mendapat jaminan yang diberikan keamanan daripadanya. Jadi Matar datang beritahu tawanan ini telah mendapat jaminan keselamatan daripadanya. Matar ini ketumbukan Abu Ubaid panglima besar. Abu Ubaid menerima jaminan itu walaupun diberikan oleh seorang pegawai kecil tentera Islam. Sedangkan yang ditawan pula seorang panglima tertinggi pangkatnya dan seharusnya menjadi tawanan penting, tawanan paling istimewa untuk tindakan. Inilah ketinggian peribadi panglima yang beramal dengan Islam dan bersikap patuh kepada agama walaupun ketika peperangan yang dengan kemarahan dan dendam. Ini orang Islam. Orang Islam ni dia peraturan dia. Peraturan tu diberi oleh Allah Ta'ala atau diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi ikut peraturan. Orang kafir ni ikut peraturan mana? Allah ni siapa? Dia tak tahu Allah ni siapa. Dia tidak ada Nabi. Maka dia ikut selera dia. Kalau sebab itulah kita kata sebaik-baik orang kafir, sejahat-jahat orang kafir, sejahat-jahat orang Islam. Ini sejahat-jahat orang Islam sebagai orang kafir. Islam tu baik lagi. Lepas tu kalau makanan dibuat oleh orang kafir, walaupun diberi jaminan bersih, suci, halal, Mufti Brunei kata masih lagi syubhat.
Masih lagi syubhat. Apa sebab? Dia tahu tak dosa bahala. Dia tahu tak haram halal. Macam kita pergi ke Thailand. Kita minta masuk hotel, kita pun Muslim food. Dia bagi ayam masak. Gulai, lemak molek. Santan murah kan. Lenang. Tengok-tengok Ya Rabbi. Kan. Dia tanya orang Thailand. Kalau Muslim food di hotel mana? Ayat. Tak babi dengan katak. Tak babi dan tak katak. Satu ayat. Dan siapa sebelah? Demong. Ayat. Siapa sebelah? Demong sebelah. Dia makan sebelah boleh makan lah kita. Ha. Sebab dia halal tu, kejam tak pegang bagi lah. Ni Twitter. Ni Twitter tu 80-an. Twitter tahun 80-an di Sarawak. Apabila ada maktab perguruan, maka pelatih-pelatih ni akan dihantar ke dalaman tu buat apa nama latihan mengajar. Jika berhenti latihan mengajar, bersyarah ni seorang haji, cikgu haji, orang Melaka, orang warak, pakai soban. Dia pergi lah. Apabila muridnya pergi nak khusus, apabila pergi sampai pedalaman sana bukan ada hotel. Dia tak ada rumah banyak. Jadi tuan rumah ni memanglah bukan Islam, orang dalam hutan lah. Orang Dayak Iban tu agama tak kira dia, dia agama dia. Jadi apabila cikgu ni pergi, maka besar ra'i lah cikgu ni. Orang ni cikgu insyaAllah besar lagi, ra'i bagi bilik kita semua cukup lah. Malam. Cerita malam. Cerita malam. Dia ra'i tu. Dia ra'i tetamu. Panggil habis sebuah rumah tu. Bukan ramai-ramai. Maknanya, sebab itulah bilik dia tinggi-tinggi tu je. Bilik tidur dia tinggi tu je. Faham tak? Bilik tidur dia tinggi tu je. Dinding bilik tidur tinggi tu je. Lepas tu luar sepanjang mana depan ni kira ruang tamu lah makan sama. Maka dia hadapkan makan. Dia makan, cikgu ni fikir nak makan ayam ni. Ayam, gula ayam. Kata nak makan. Tidak cikgu, silakan lagi. Boleh. Cikgu tu nak tanya tak gamak. Boleh. Ini manok. Gulai manok. Ayam lah. Gulai ayam. Boleh. Dia ke manok makan. Cikgu ni kata, siapa sebelah? Itu. Edward sebelah. Edward tak tahu lagi. Edward tu kadang-kadang Islam pun ada. Ada juga Edward. Ada bekas pelajar saya tu bin Edward. Dia ada Islam dan bin Edward. Mana Edward? Jangan memang Tuan Haji. Saya sudah bismillah, sudah salawat, sudah takbir 7 kali. Kita pun tak buat macam tu. Kita bismillah. Perang dah. Dia sudah bismillah, sudah salawat, sudah takbir 7 kali. Jangan memang sah. Boleh makan. Cikgu ni kata, betul juga. Edward, awak Islam belum? Belum. Dia kata bicara ni, minta maaf tuan. Ayam ni memang tidak haram kepada orang Islam. Tapi Edward yang sebelah itu bukan Islam. Itu saya tak boleh makan. Ayam tu betul lah. Tapi bolehkan disembelih. Disembelih mestilah orang Islam. Bukan bacanya tu. Baca tak baca apa, tak apa. Bismillah, apa. Tapi mau tukang sebelah tu Islam. Kata tuan rumah. Usah. Tak apa. Kata cikgu tu, saya sudah bawa tim. Ikan bilik tim. Tak masalah. Selesai. Kemudian, dia dah arak pula. So, minum. Dia memang makan tradisi. Rakyat tetamu, minum arak. Lepas tu, ketua-ketua minta maaf, saya tidak boleh minum. Ini minuman haram. Kim tak boleh. Itu pun boleh. Dia susah hati. Tak apa, saya sudah ada
Air dalam kitchen. Mak cikgu ni orang dah biasa, dah tahu cara. Okay, selesai makan. Saya semua siap. Lepas makan tu, maknanya berhibur lah sikit. Berhibur lah, maknanya lepas makan tu kena dia tabat dan tamatta ta'asya tamasya. Dia ambil juga ilmu tu. Maknanya makan malam kena berjalan. Makan malam kena berjalan. Jadi supaya makanan kita tu agak cepat. Jadi lepas makan tu kena adalah lompat-lompat sikit, joget-joget sikit, gitu. Lepas tu dia kata, cikgu, Haji boleh pilih mana-mana tu perempuan. Cikgu, tetamu utama kita malam ni, mana perempuan cikgu boleh pilih, tidak ada masalah, isteri orang, saudara orang ke, mana orang ke, cikgu adalah tamu kita malam. Oh, boleh pilih nak lagi mana pun. Cikgu, jatuh korban. Cikgu ni kata, minta maaf tuan, saya orang tidak boleh menari dengan perempuan yang bukan isteri saya. Boleh. Cikgu kata, tak apalah, saya tunggu sekejap, apa? Ya. Awak nak buat tak? Nak buat dah. Awak nak berprestasi, silakan. Habis tu, letih belah keadaan tidur. Olehkan cikgu datang ni, Haji datang seorang-seorang ni. Kita ni. Dia jadi setan. Tu kena tidur ditemani. Ditemani. Penemannya perempuan. Kalau penemannya lelaki, bahaya. Penemannya perempuan, cikgu boleh pilih mana-mana yang aku mahu. Isteri orang ke, saudara orang ke, apa ke, janjinya, aku tetamu, bebas. Aku 1, 2 boleh, 3 boleh. Aduh, aku kata minta maaf. Menari pun tak boleh begitu sama lagi sulit. Bang, apa kata dia? Aduh, kalau semua orang Islam macam ni, dah lama aku masuk Islam. Faham tak? Kalau orang Islam yang datang sini macam ni, dah lama aku masuk Islam. Faham? Maknanya aku di situ 2 kali 5 juga. Pancang dapat dia. Maka dia kata, oh, kalau beginilah orang Islam tunjuk contoh ni. Aku lama masuk Islam. Kawan dengan orang Melayu, orang Islam, inilah pertama kali aku jumpa orang Islam yang benar. Selama ni aku jumpa orang Melayu yang senang pun dia batal, dia tak tanya dah haram halal. Kita bagi minum pun dia minum. Kita suruh nari pun dia nari. Tidur pun. Kalau macam ni orang Islam, dah lama aku masuk Islam. Baru aku tahu, inilah. Baru tahu. Aku nak sebut begitu lah. Kehebatan orang Islam tu duduk pada tingkah laku dan budi pekerti dia. Sekarang nama dia. Jadi sebab itulah Abu Lihat tadi. Inilah ketinggian peribadi panglima yang beriman, beramal dengan Islam dan bersikap patuh kepada agama. Walaupun ketika kekurangan yang penuh dengan kemarahan dan kemarahan. Maknanya, walaupun Abu Ubaid ni yang beri jaminan tu pegawai rendah dia, sepatutnya pegawai rendah boleh bagi kita kali berkali lagi sebab yang dilihat ni pegawai yang besar. Maknanya taraf besar kena besar. Tapi oleh kerana dibagi jaminan oleh pegawainya, maka dia menerima. Walaupun nak marah pegawai dia, terimalah. Hal ini menunjukkan bahawa Islam mendahului undang-undang antarabangsa pada zaman ini yang berkaitan dengan tawanan perang. Sebab itu kalau kita lihat dalam perang, dia di Palestin. Tawanan perang, tidak ada apa-apa. Kan? Bahkan ada di antara tawanan perang, keluar dari tawanan perang, dia masuk Islam. Sebab dia apa? Budi pekerti mereka yang mulia. Mereka bagi kami makan dulu sebelum mereka makan. Mereka bagi makanan kepada kami dulu, baru mereka makan. Mereka layan kami macam tamu. Walaupun kami adalah tawanan. Mereka tidak layan kami macam binatang. Mereka layan kami sebagai tetamu. Cuma mereka hanya menahan kami kerana kami ini akan ada pertukaran pada masa depan. Kita juga membaca dan mendengar bahawa undang-undang antarabangsa hanya indah di atas kertas sahaja tanpa diamalkan. Hal yang demikian kerana undang-undang itu tidak berdasarkan iman yang mempunyai muhasabah dan balasan pada hari akhirat walaupun mempunyai kuasa besar di dunia. Itu perjanjian damai dengan Israel itu buat dah. Saya bilang tu. Perjanjian jadi perjanjian kertas sebab dia tak ada dosa pahala ikut dia lah. Tambah-tambah pula orang Yahudi beranggapan bahawa makhluk manusia lain daripada Yahudi tu hanya kurang.
Anjing kuat, anjing gila yang boleh dibunuh pada bila-bila masa saja. Satu, buat undang-undang pun. Walaupun mahkamah dunia mengatakan bahawa tindakan Yahudi itu salah. Dan siapa yang tindakan? Yahudi salah sebab Yahudi bukan dia perang dengan tentera. Tak. Dia tak pernah perang, tentera dia tak berani. Dia hanya tembak kawasan penempatan orang ramai. Tembak kawasan pelarian. Tembak hospital. Tahu lah sebab orang tak ada senjata. Hospitalnya dengan harapan bahawa orang ramai yang kena ni akan marah kepada tentera sebab mereka itu dizalim. Itu Yahudi cara dia buat. Dah undang-undang antarabangsa ke apa ke, ada dah. Tak pakai mana. Jadi apabila undang-undang Islam itu dipraktikkan, maka tentera tadi pun rasa pelik juga. Sebab tu kadang-kadang macam tengok apa nama tentera kafir ni, akhirnya dia jadi baik. Macam kita baca buku tentera Allah menggempur komunis, tentera Afghanistan. Perang dengan Soviet Union satu ketika dulu. Buat ni mujahidin. Perang, tengah perang semayang. Sembahyang. Kata tentera Soviet Union ni asal-usul Islam juga. Tapi oleh kerana negara itu dah jadi komunis, maka komunis ini dia sekat orang beramal dengan agama sebab agama candu masyarakat. Sebelum dia berkuasa, dia lebih baik dengan kita. Ada kuasa dia jaga macam Malaysia. Tak ada kuasa tak baik. Tak ada power tak baik dengan kita. Tuan. Ada kuasa sikit, jaga malai. Nak jadi lama, ada menteri. Kami tarik kuasa. Kami tarik yang baik handbrake tu, jatuh mau. Gitu dia. Baik. Pertempuran Barusma. 3 pasukan tentera Parsi sudah berada di Barusma dengan 3 panglima mengetahuinya, iaitu Nursi, Bandawai dan Bairawai. Rustam, panglima besar. Rustam ni panglima besar. Yang sedang merebut kuasa dengan kerajaan Parsi, yang sedang merebut kuasa dalam kerajaan Parsi, tindak dengan panglima bernama Jalinus untuk menyerang tentera Islam sebelum dilancarkan serangan yang lebih besar. Abu Ubaid bertindak lebih cepat sebelum musuh bergerak dengan untuk menyerang dan bersatu. Kesemua pasukan itu dimusnahkan dan Panglima Musanna diarahkan untuk menyerang lebih jauh sehingga beberapa wilayah menyerah diri dan tunduk di bawah pemerintahan Islam. Tunduk. Patutnya ketiga-tiga pasukan musuh boleh mengepung tentera Islam dengan menyerang dari segenap penjuru mengikut kehendak mereka. Tapi pertolongan Allah menjadikan mereka terlambat sehingga tentera Islam lebih cepat membinasakannya secara berhasil. Maknanya bantu Allah Ta'ala tu ada cukup kuasa. Ni apabila dibuat kupasan itu, boleh nampak bantu Allah Ta'ala tu ada. Tekniknya tak kira lah. Dibalas sama dia. Lambat mari. Kita pun tergendala macam Allah Ta'ala buat. Kemudian pertempuran Jambatan dan syahidnya Abu Ubaid. Tentera Parsi yang diketuai Panglima Jalinus berundur, lalu bergabung dengan tentera bala tentera tambahan sehingga menjadikan jumlahnya lebih besar. Bala tentera Parsi disertakan dengan tentera gajah yang diikat lonceng bagi menakutkan kuda milik tentera Islam. Diikat lonceng. Lonceng dia keluar. Ongkang itu. Gajah. Dulu gajah hebatlah. Kalau baca tu yang tentera Abraha nak hancurkan Kaabah, buat gajah juga. Ashabul Fil tu tentera bergajah. Maka dia ikat lonceng. Dia bunyi lonceng krongkrang tu. Kuda pun naik penimpala juga. Panglima besar Parsi Rustam melantik Panglima Fahman Jazaweh dengan menyerahkan bendera besar yang dipuja oleh tentera Parsi. Bendera tersebut dijahit daripada kulit limau. Panjang 12 hasta, lebar 8 hasta. 8-12. Ke mana 8-12? Wah. Ni apa shilling ni? 3 tu 12. 2 tu 8. Maknanya 3-2. 3 ni. Tengok atas shilling tu. 3 kali 2 keping. 2, 4, 6 keping. Kod tu 3 keping. Kod tu 2 keping. Itulah produk-produk bendera. Bendera ni sebenarnya kata kuatan. Bendera itu kemegahan. Sebab itu kalau naik bendera, kita tentera besar ini digerakkan oleh Islam yang diketahui oleh Abu Ubaid. Isteri Abu Ubaid bernama Daumah memberitahu Abu Ubaid bahawa beliau bermimpi melihat seseorang yang turun dari langit membawa bekal. Isteri mimpi. Lalu diberi minum kepada Abu Ubaid.
kemudian kepada anak-anaknya dan beberapa orang daripada keluarganya yang menyertai bala tentera Islam. Abu Ubaid terus menjawab bahawa mimpi itu menunjukkan beliau akan gugur syahid. Mimpi orang baik-baik. Isteri mimpi orang datang dari langit bagi minum air. Abu Ubaid. Lepas tu beberapa orang anaknya juga minum. Beberapa orang keluarganya minum. Keluarga-keluarga yang datang berperang tu minum. Abu Ubaid tadi bertanda Abu Syahid. Lalu Abu Ubaid terus berwasiat. Sekiranya beliau gugur syahid, maka hendaklah digantikan dengan senarai nama 9 orang dalam kalangan anak-anaknya dan keluarganya sebagaimana yang dilihat minum air dalam mimpi tersebut. Nampak lalu? Maknanya orang yang diberi minum tu Abu Ubaid. Lepas tu anak-anak dia. 1, 2, 3, 4 ni kata dia tu. Maknanya kalau aku syahid, ikut giliran. Hak minum air tu. Hak mana satu? Hak 2, 3. Dia ikut mimpi. Hak tu kena bagi giliran dalam mimpi. Mimpi tak wajib diikuti. Tapi itulah. Islam bersemuka dengan tentera musuh. Dia lagi dah. Gajah. Gajah yang sudah dilatih. Tu masalah. Budak gajah yang sudah dilatih untuk berperang, tidak mudah diperlakukan sedemikian. Dia melompat naik tu, tak boleh nak handle dia. Sebab gajah ni ada, dia kenal kepala dia. Apabila naik atas tu, dia kenal kepala dia. Satu. Yang kedua, natang. Natang ni dia boleh cium bau. Boleh cium bau. Dia tahu
Gajah ni dia ada peranan deria dia. Katanya waktu berlaku gempa bumi di Aceh tu, gajah tak ada yang mati. Sebab gajah sudah lari naik bukit. Ada kajian kata bahawa gajah ni gegaran hak nak rotok tu, jam-jam lagi nak rotok tu dia sudah tercium. Sebab tu dia kan dia cium tanah tu. Dia cium tanah tu maknanya dia tak lagu dia lang. Maka apabila berlakunya tsunami di Aceh tu, gajah digunakan untuk menguruskan pada tu. Lori tak ada, kereta tak ada. Itu gajah. Gajah yang sudah dilatih untuk berperang tidak mudah diperlakukan demikian. Walaupun Abu Ubaid berjaya lompat atas pundak gajah dan membunuh anggota tenteranya, maknanya gembala dibunuh, akhirnya bila disambar gajah dipijak dan gugur syahid. Maknanya Abu Ubaid tu hebat dah. Lompat atas gajah, tinggi gajah macam mana? Ha? Macam mana dia lompat, wallahualam, kehebatan panglima perang kita. Lompat naik, bunuh apa nama gembala dia, tapi gajah tu dia bahu. Apabila tuan dia mati, dia berserang hulu belalai, ambil ketuk, pegang Abu Ubaid tu dengan belalai dia, tak bawah, jerit, mati, syahid. Gajah ni binatang ni rupanya jangan gurau, dia kenal gembala dia. Kenal gembala dia. Jadi, apa nama tu, Abu Ubaid syahid. Kemudian diikuti oleh 3 orang anak-anaknya dan keluarganya seperti mana disebut dalam mimpi oleh isteri dia. Jadi apabila Abu Ubaid tu syahid, ada anak-anak dia ikut arahan tadi supaya ambil jawatan tugas tu, yang akhirnya rupanya semuanya syahid. Maknanya yang minum air mimpi tadi tu, mimpi dan mimpi minum air tu bermakna mereka adalah syuhada. Jika pertempuran berlaku sengit, situasi tersebut memaksa tentera Islam untuk berundur, mengambil langkah bagi mengatur semula serangan. Tetapi amat sukar bagi mereka untuk mengambil langkah disebabkan oleh kawasan yang terhimpit hingga menyebabkan ramai yang gugur syahid dan cedera. Ada dia kita mesti. Musana mengatur langkah Al-Musana datang dengan bala tenteranya pada petang. Selesai cerita itu, maknanya kalang kabut sikit, Musana pun datang. Macam mana? Maklumat waktu tu. Aku heran macam mana maklumat boleh sampai segera tu. Dan mereka datang macam kilat. Datang lalu. Musana ni paling berperang tadi datang ketika tentera Islam yang tidak terkawal berundur menaiki jambatan gantung untuk menyeberangi sungai itu. Pada saat itu pula datang Abdullah bin Marsad memotong tali jambatan bagi menghalang tentera Islam yang berundur. Katanya, ayuhan nas mutu ala ma mata alaihi umara'ukum tasbaru, wahai manusia. Matilah bersama dengan para pemimpin kalian yang sudah mati atau berjuang untuk kemenangan. Ini di ijtihad dia. Di ijtihad dia. Jadi apabila tentera Islam menyerang patah balik tu, kerat tali. Yang Abdullah pula, Abdullah bin Marsad ni. Apabila jambatan runtuh, hal ini menyebabkan ramai tentera yang mati kelemasan dan jatuh ke dalam sungai. Al-Musanna memukul Abdullah bin Marsad pada tindakan yang salah itu kata, ma'amalaka an dzalik sanad. Mengapa kamu melakukan hal ini? Dia, aku bahagia begini. Tengok pulang tak ada terima sepak dah. Kata dia, lihat dulu. Rupanya istihad dia. Dan kamu pulang kan ada tak mikir dah. Istihad dia, apabila kerat tali itu, dia terus istirahat. Dan lari mana? Karena dia letak lari tak boleh. Memang mati-mati lah. Apa dia punya istihad dia? Tak salah lah istihad dia tu. Tapi Musana ni marah juga tak buat dia tu. Musana kemudian memimpin tentera dengan memberikan arahan dan mengatur strategi perang yang bijak. Dia buat apa tu? Dia buat tidur supaya mereka dia akan balik sini. Satu perang habis mati-matian lah. Depan musuh, belakang sungai. Nak mana? Itu lah. Itu istihad dia. Cuma dia waktu perang ni tak boleh mudah-mudah nak pada gunakan. Betul dah cerita lain. Seterusnya, beliau mengarahkan yang lain supaya berundur dahulu menyeberangi sungai bagi mengatur serangan balas. Akhirnya semua tentera berjaya menyeberangi sungai, manakala Musana dan pasukannya adalah yang paling asal menyeberangi sungai. Pertempuran ini mengorbankan 4,000 orang para syuhada.
bergelimpangan. Antaranya daripada para sahabat radhiyallahu anhu dan 5 orang anggota tentera dapat menyeberangi dengan selamat 5,000. Ada pun tentera Parsi yang berjaya dibunuh 6,000. Jadi syuhada 6,000, tapi mati 6,000. Kemudian yang dapat menyeberangi 5,000. Ada lagi 5,000. Sebab tempat ini mendedahkan kepintaran Musanam tentera dan kesilapan langkah Abu Baik dalam kesilapan dia dalam beristihad tadi. Tapi itu dah masuk kurang juga. Kadang-kadang dia tengok pada tu, tengok dekat dan tengok jauh beza. Jadi dia istihad dia kat depan. Tengok jauh, orang tengok jauh, lain pula. Tak boleh semata-mata, tidak salah hal dia. Abu Ubaid, pertempuran ini mendedahkan kepintaran Musanam mengambil tentera dan kesilapan langkah Abu Ubaid akibat tidak menerima nasihat para panglimanya. Abu Ubaid memutuskan untuk menggerakkan tentera Islam ke tempat yang tersebut sehingga susah untuk mengatur langkah dan menyerang. Dan lebih menyulitkan lagi apabila hilangnya tentera berkuda, pasukan yang sangat penting pada zaman itu. Dah lari, kuda lari kan ikut bunyi gajah, bunyi loceng. Hal tersebut kerana tentera berkuda bukan sahaja cepat bergerak untuk menyerang, bahkan menjadi pelindung kepada pasukan pejalan kaki. Dia ada pasukan tentera berkuda depan, orang jalan kaki belakang. Langkah Musanam mengarahkan supaya berundur dan mengikat semula jambatan, bukannya menyerang kalah dan lari dari medan perang. Sebaliknya untuk mengambil langkah baru yang perlu diatur semula bagi meneruskan perjuangan. Dia apabila dalam medan perang tidak boleh lari. Tapi dalam mengatur strategi kita lain. Ada ayat ke, ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin minallahi wa ma'wahu jahannam bi'sal masir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir yang sedang marah menyerang, maka jangan kalian berpaling mundur daripada menentang mereka. Jangan berpaling mundur. Dan siapa yang berpaling mundur daripada menentang mereka pada waktu itu, kecuali ia bergerak ke arah lain untuk menjalankan tipu muslihat peperangan, atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya ia terdekat daripada Allah dan tempatnya neraka jahanam, dan neraka jahanam adalah perbuatan. Jadi dalam Islam ni, dua belakang tak, kalah menang terus ke depan. Tapi strategi perang boleh. Untuk strategi, taktik dan strategi untuk bergabung, untuk menerima bantuan tu ada strategi. Sebab kadang-kadang dia lari. Dia lari tu sebab dia nak lari tu, dia lari tu supaya orang kejar lagi, bila orang kejar, kena ada belakang. Dia. Ayat di atas menunjukkan bahawa melarikan diri ketika berjihad termasuk dosa besar. Termasuk dosa yang disebut ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang boleh merosakkan akidah. Termasuk lari ketika berhadapan dengan musuh. Itu dalam perang itu. Perang kita pun itu juga. Perang hari ini pun lari je tak boleh. Lari tak boleh buat kerja. Berhenti. Adapun berundur kerana helah peperangan atau menunggu bantuan kerana menghadapi musuh yang lebih besar tidaklah menjadi kesalahan. Bahkan perkara itu disuruh oleh Rasulullah SAW dan kemudian arhamku dan pada. Peperangan itu dilakukan secara tipu helah. Jadi mengelirukan. Hal ini menunjukkan bahawa jihad tidak boleh dilakukan dengan berani secara melulu tanpa ada kebijaksanaan dalam ini. Melulu tak boleh. Pemimpin tentera mestilah seorang yang berani dan bijak bertindak. Berani sahaja tanpa strategi dan perancangan yang baik hanya akan menempah kegagalan dan merugikan perjuangan. Ini yang kita nama fiqhul araqah. Kita baca secara tapi kita ambil maklumat itu. Baca saja. Maka Musanna membahagikan tenteranya kepada 2 pasukan walaupun jumlahnya menjadi lebih kecil kepada hanya 10,000 sahaja. Hal ini disebabkan ramai yang telah mati syahid dan mendapat pencerahan. Satu pasukan yang melindungi tentera diarahkan berundur teratur. Jadi dia pecah 2 tentera. Bahagian sebahagian lagi yang berjumlah 5,000 orang dipimpin oleh Musanna sendiri bagi mengumpan tentera Parsi yang lebih besar jumlahnya di bawah kepala perang. Mereka antaranya bagi memburu tentera musuh belakang apa tentera Islam berpura-pura berundur. Pecah 2. Makna undur. Kalau undur tentera pun kejar. Tentera kejar dia mari ke belakang. Itu strategi. Itu Musanna punya projek.
5,000 umpan. Umpan. Tentera pasti besar. 5,000 umpan. Undur. Umpan tu undur. Bila undur tu, hak ni putus dengan bantuan. Bantuan, hak sini masuk belakang. Jadi hak masuk belakang, hak nak mari tak boleh. Maka, belakang serang, belakang serang. Pasukan tentera Islam jauh berundur. Sehingga ke daerah Sumawah. Satu kawasan yang tidak mungkin bagi tentera Pasir untuk mendapatkan bantuan kerana terputus hubungan dengan pasukan yang lain. Cara dia. Undur sungguh. Orang kata lari dah, habis dah. Habis dah, rupanya dia lari. Sehingga kira-kiranya tentera Pasir tidak akan mudah dapat bantuan, maka Susana mengarahkan serangan balas yang cepat dilakukan dengan tentera berkuda ini. Tindakan tersebut berjaya memporak-porandakan tentera musuh dan mengalahkan mereka dengan teruk. Kemenangan ini telah mengembalikan semangat yang tinggi kepada tentera Islam sebelum itu yang tewas pada peringkat awal. Di peringkat awal adalah nampak macam-macam nak telah, tapi dengan kebijaksanaan tadi, walaupun tentera tak ramai, tapi dua, satu. Dia sendiri mengumpan. Dia umpan. Lupa undur. Undur. Jadi tentera ni tengok orang undur, sedap kerja. Kerja. Bila kerja dah, dia terputus dengan bantuannya dah, maka belakang ada Islam, depan ada Islam, maka tentera dia dapat nak buat apa walaupun banyak beranda, akhirnya Islam menang dan menaikkan semangat perjuangan. Begitulah. Jadi projek apa nama undur pun satu hal juga. Kalau kita semangat perang pun cerita dulu lah, cerita macam kita yang zaman Rasulullah dulu lah. Apabila Panglima Islam baru orang Islam masuk Islam tu, dia jadi kepala perang, di perang musim sejuk. Malam orang cari kayu api, dia bakar untuk nak. Dia kata padam semua api. Siapa yang pasang api, nyalakan api, aku ada dalam api. Lalu pagi esok mayang subuh, dia jadi imam. Dia mayang pakai tayammum. Lepas tu serang musuh. Tengah-tengah seredap serang, break kuda dia. Patah balik. Orang marah lah sebab apa kita tak serang tu kan, sedap musuh lari. Beli, patah balik. Sampai tengah jalan, dia kata kompol kayu api. Orang bakar kompol kayu api. Dia bubuh, nyalakan api. Orang nyala api. Kejut dalam api. Orang kata, ini pelik ni arahan yang masuk akal ni. Orang tak ikut lah. Tak ikut. Maknanya, taat kena ada reti bahasa juga. Taat pun kena reti bahasa. Dalam perkara yang tak boleh taat, tak boleh taat. Kembali, report kat Nabi. Jawapan mudahnya, kenapa malam tu tak dibenarkan pasang api? Dia kata, ya Rasulullah, ada mungkin ada musuh di tengah kita. Jadi kalau kita pasang api sini, orang nampak, oh, sini ada 10 orang, sini ada 15 orang. Jadi musuh boleh serang kita. Kita sedap kembali api, panas. Oleh kerana itu, saya suruh orang padam api. Padam api, padam pasir tak payah. Cari berhenti. Simbah pasir lah. Padam api. Dah jauh, yang kamu sekarang subuh pakai tayammum, dia kata, saya ada penyakit. Kalau saya mandi, ambil air semayang dengan tu, alamat tak perang. Jadi saya pakai rosa, saya pakai tayammum. Okay. Mana kamu? Yang orang tak kata apa lah, puas hati ni. Jadi, nak jawab macam mana? Yang tak puas hati ni, jawapan dah ada dah. Dah yang kamu waktu serang musuh tu, yang kamu mundur balik, yang patah balik, ya Rasulullah, musuh tu tipu kita je. Dia buat macam you. Jadi kalau kita masuk lepas kawasan you, dia lekong kita, mapuh kita. Jadi oleh kerana itu, sampai takat tu kita patah balik. Jadi dia tak ada nak kepung kita. Tu ni yang tahu musuh lari. Kau belah, kita tenang. Sahabat kata, betul. Tak boleh buat lah. Dah yang musuh bakar apa, nak teh je. Nak tengok. Maknanya taat dekat mana. Maknanya taat dalam perkara kebenaran. Bercanggah dengan syarak tak boleh. Kerana Nabi kata, wujud tak ada yang terjun. Kalau terjun, bermakna bunuh diri. Maknanya, dalam bab taat ni ada peraturan dia juga. Taat tu selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Ni kadang-kadang taat tak bodoh habis bodoh. Bodoh habis taat. Nah juga. Jadi maknanya dalam hal ini kita lihat ni kepala tentera tadi maknanya dia umpan dan dalam masa sama dia start balik orang tu, jadi orang tak lari belakang, maka tentang dan serang di belakang, dia dari depan, akhirnya musuh tersepit dan akhirnya berikan kemenangan kepada maknanya kita akan jumpa Al-Mutanna menghantar utusan kepada Umar. Apa dia baca tengok, ya Allah, ke mana utusan itu kuda
Macam mana dia putus kuda, ya Allah, hebat aku ni. Jauh-jauh belaka ni, tapi dah tu kuda dia. Puak-puak ni kak, kuda tu macam tu kadang-kadang baca ni yang semangat kita nak pergi program tu naik kereta laju-laju. Sahabat-sahabat naik kuda laju-laju, kita pun nak program tak apa laju pula. Tak boleh lah. Jumpa tengok tu, gantian. Pasal pula tu, 300 riyal. Tapi habis jimat, dia 150 riyal. Pasal kita. Jadi, buat kembali balik bahawa insyaAllah kita akan sambung bagaimana utusan dihantar dan bagaimana si nombor menghantar utusan, dan lepas tu kita lihat bagaimana kurang yang berikutnya, bagaimana Islam terbaik. Dan pendek kata, satu demi satu pasukan tentera dikutuskan untuk menggempur musuh Islam ketika itu yang besar Rom dan Parsi. Kita sekarang ni berhadapan dengan Parsi ni. Kita akan baca bab Parsi lagi. Lepas ni habis cerita Parsi, baru kita pula bagaimana berlakunya serangan pula kepada Rom pula, insyaAllah. Allahu Akbar. Kita baca pun tak ingat dah. Macam mana penulis ni boleh tulis dalam kepala dia Allah Ta'ala bagi kita nak kebal gamak. Dia baca buku nampak gitu gamak. Macam buku depan dia. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjangkan penulis untuk khidmat kepada Islam dan untuk baca apa pun ditulis. Walaupun kita dalam menghayati lima belaka, tapi pokoknya kita ambil fiqhul sirah, fiqhul harakah, kita ambil fiqhul siasah, ambil tibar daripada buku ini. Mudah-mudahan nampak dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alladhina bikum alladhina amanu wa hamilu salihati wa tawakkal alaihim kafirun billahi wa rasulih. Wa